Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Syafina, siapa lagi yang tak ada? Minggu sini Puniko dengan Vanessa. Boleh tak panggil? Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okay, baik. So, sementara tunggu kawan-kawan yang lain panggil, cikgu just nak ingatkan balik yang semalam lah. Bentuk taburan data yang kita dah tengok semalam. Okay, apabila kita nak menghuraikan suatu data terkumpul, adalah penting untuk kita nak mengenali bentuk taburan. Okay, macam semalam cikgu dah tunjukkan dekat kamu 4 jenis bentuk taburan data bagi graf histogram. Jadi macam cikgu cerita semalam lah, cikgu just recall balik lah, ulang balik sebab sekejap lagi kita nak tengok contoh. Okey, macam cikgu kata semalam, bentuk taburan data kita ni ada 2 jenis, iaitu bentuk simetri dan juga bentuk pencong. Okey, jadi kita kena perhatikan bentuk itu, bentuk histogram kita. Kalau dia tak bagi histogram, dia akan bagi poligon kekerapan untuk kita nak menentukan bentuk apakah taburan data kita ni. Jadi berserta dengan sedikit huraian yang dia dah bagi tahu dekat kita lah. Okey. Seterusnya kita nak tengok contoh bagaimana kita nak mengaitkan bentuk-bentuk taburan data tadi dengan soalan kita. Bagi contoh, dia ada bagi 2 gambar rajah kat sini lah. 2 data kat sini. Dia kata rajah di bawah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Okey, jadi kalau kita boleh tengok kat sini, ada 2 data dengan 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Maksudnya dua-dua ni peserta yang sama, bukan peserta yang sama, bilangan peserta yang sama, iaitu 25 orang, tapi bagi 2 acara yang berbeza. Yang pertama ialah 100 meter gaya kuat lentang dan yang kedua 100 meter gaya bebas. Okey. So kita tengok dia ada 3 soalan. Soalan A, dia nak kita nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okay. And then yang kedua, acara yang manakah mempunyai serakan masa cacatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Okay. Yang inilah contoh soalan yang akan ditanya berdasarkan bentuk taburan data. Dan yang ketiga, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik. Jadi kita kena boleh tahulah bentuk dulu. Okey, kalau kita perhatikan bentuk yang pertama ni dengan bentuk yang kedua ni, kita boleh tahu dah dua-dua bentuk ni dia dikategorikan sebagai bentuk apa. Okey. Jadi, kita tengok dulu soalan A. Cara menjawab penyelesaian bagi soalan A. Kalau disuruh nyatakan bentuk taburan, okey, nyatakan bentuk taburan, jadi kita akan buat huraian. Bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang ialah bentuk loceng. Sebab tu cikgu kata tadi kena ingat 4 bentuk yang kita dah belajar tadi. Kalau kita tengok kat sini, bentuk dia naik dan turun balik dengan simetri yang sama. Jadi yang ni kita panggil bentuk loceng. Manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah bentuk seragam. Jadi ini adalah bentuk seragam. Itu cara bagaimana kita nak memberi jawapan kalau ditanya bentuk taburan histogram.
Ini kira kita bagi dalam ayat lah. Tapi kalau dia tanya direct ataupun dia tanya soalan objektif, kita terus bagi tahu je jawapan dia. Okey? Kita terus bagi tahu jawapannya je. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Okey, boleh tak sebelum kita nak tengok jawapan, ada tak siapa-siapa yang nak cuba bagi jawapan? Acara manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Data dia bertabur dengan lebih luas. Macam mana? Yang graf lucing. Graf lucing. Okey, ada kenapa boleh tak kamu bagi tahu kecil? Kenapa kamu kata macam tu? Sebab dia naik dan turun. Okey, dia naik dan turun. Bermaksud, apa dia nak kata di sini? Acara manakah yang serakan masa catatannya lebih luas? Maksudnya, data dia bertabur dengan lebih banyak. Kalau kita perhatikan kan kelas, kalau kamu tengok pada gaya kod lentang ni, kamu tengok catatan masa dia berserak dengan lebih luas. Kenapa? Kerana masa dia dari 60, walaupun masa catatan dua-dua sama kan, sampai 104.5 kan. Tetapi kalau kita tengok, peserta yang berserak tu lebih banyak sehingga ke 104.5. Jadi bermaksud di sini serakan data di sini adalah berserak dengan lebih luas berbanding data yang berada di gaya bebas ni. Gaya bebas ni kenapa kita kata? Sebab kamu tengok data dia walaupun peserta yang bilangan peserta yang sama 25 peserta, tetapi masa dia hanya berkumpul di antara 69.5 hingga ke 89.5. Jadi kini kita panggil data serakan yang lebih terpecil, lebih sempit. Okey? Jadi kat situlah kenapa kita bagi dia, kita katakan gaya kuat lentang ini adalah mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 30. Di mana 102 kita tolak dengan 72. Bermaksud kita nak tengok dia punya cara untuk kita nak mencari luas serta kita nak cari perbezaan serakan data kita tu, kita je ambil data yang paling besar 102 tolak dengan yang paling kecil 72. Titik tengah dia lah. Tolak dengan 72 and then kita akan dapat serakan dia 30. Jadi kalau yang ini kita akan dapat serakan yang kecil. Okey, kita akan dapat serakan yang lebih sempit, lebih kecil. Okey. Okey. Baik, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C, dia kata antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Okey, siapa nak bagi respon untuk soalan ni? Siapa nak cuba? Tak apa, cuba je. Antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Gaya bebas. Okey, boleh tak bagi respon kat cikgu? Beri sebab. Kenapa kamu kata gaya bebas itu menunjukkan prestasi perenang itu lebih baik? Sebab semua tinggi je, 6 dan ke atas. Okey, maksudnya ini ialah bilangan perenang. Kalau kita tengok, kebanyakan perenang mencatatkan masa yang lebih baik. Semuanya seragam. Tak ada pun seorang tu paling cepat. Ataupun tak ada pun seorang tu yang paling lambat. Tak ada. Jadi kat sini kita boleh katakan hampir 25 perenang itu yang melakukan gaya bebas adalah mencatatkan masa yang lebih baik. Bila dia mencatatkan masa yang lebih baik, bermaksud tengok, masa lingkungan dia catat tu daripada 69.5 hingga 89.5. Berbanding gaya kuat lentang ni, kamu akan tengok ada setengah peserta tu, macam contohnya ni. Satu orang peserta ni dia mencatatkan masa cepat. Yang satu lagi dia mencatatkan masa paling lambat. Dan data semua berserak di tengah-tengah ni. Terkumpul di sini. Yang di antara range ini ke ini menunjukkan peserta banyak ada di sini.
Jadi yang ini kita tak boleh katakan peserta ni dia menunjukkan prestasi yang baik, kerana ada yang sangat cepat dan ada yang sangat lambat, ada yang terkumpul di sederhana tengah-tengah macam tu. Jadi kat sini kita tak boleh katakan peserta itu menunjukkan prestasi yang lebih baik lah. Kalau kat sini kita tengok seragam. Bila orang sebut seragam, kebanyakan semua peserta dia tak ada lah yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi gaya bebas itu kita boleh katakan acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Tengok. Sebab tu kita tengok di sini tak ada graf. Kenapa? Kerana bila tak ada graf bermaksud tak ada lah peserta yang terlalu lambat dengan catatan masa yang lambat. Tak ada. Okey? Baik, kita tengok lagi satu soalan. Tadi kita tengok dari segi bentuk histogram, betul tak? Tetapi sekarang dia bagi bentuk poligon kekerapan, di mana melalui poligon kekerapan juga kita boleh mendapatkan bentuk graf itu. Tak semestinya bentuk graf taburan data kita hanya boleh dinilai melalui graf histogram sahaja. Kita juga boleh menilai taburan data kita melalui bentuk graf poligon kekerapan. Kenapa cikgu kata macam tu? Kerana kalau kamu ingat cara kamu melukis histogram dan poligon kekerapan, kan kadang-kadang ada setengah-setengah soalan di mana kita melukis histogram, kemudian melalui histogram tu kita akan lukis pula poligon kekerapan. Jadi sebab itulah histogram dan poligon kekerapan adalah graf yang berkait. Jadi untuk menentukan taburan data, bukanlah semata-mata kita nak tengok dari segi histogram, kita juga boleh tengok dari segi poligon kekerapan. Okey, soalan A dia tanya, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua bentuk kawasan tersebut. Okey, soalan B, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan. Dan C, pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Tapi kita tengok dulu soalan kita. Apa dia tadi, kita terlupa baca soalan. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah. Jadi di sini ialah harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Jadi kita ada yang warna oranye ni ialah kawasan A dan yang warna biru ni adalah kawasan B. Kalau cikgu boleh tunjukkan dekat kamu sedikit, di bawah ini adalah harga rumah. Okey, harga rumah dengan bilangan pembeli lah. Dengan bilangan unit rumah di sini. Bilangan unit rumah. Maksudnya kalau harga dia di antara ini 64,999.5 ni, dia ada di kawasan ni kan, midpoint dia ni. Kita akan tengok berapa unit rumah. Kosong unit rumah. Tak ada harga yang bawah daripada 64,000. So daripada 64,000 tu kita ada lebih kurang 17 unit rumah bagi harga ini. Jadi ini menunjukkan harga unit rumah kita tengok bermula daripada 64,999 sehinggalah ke 309,099.5 ringgit. 30,999.5 ringgit.5 lah, 50 sen lah. Okey, jadi yang ini adalah bagi graf yang warna oranye ni. Kalau graf warna biru, starting harga rumah itu bermula di sini. Lebih kurang lebih daripada RM134,999 99.5. Bermula dari sini lah. Lebih daripada sini, dan harga dia mencanak paling tinggi di antara 309,099.5. Jadi harga yang paling mahal dan sampai sini. Dan yang paling unik, yang paling banyak ialah yang berada di antara range 309,000 ke 344,000. Dan harga rumah yang paling mahal di sini ialah lebih kurang di antara 344,000 hingga 379,000. Dan kalau kita tengok 379,000 ni tiada unit rumah disediakan. Jadi daripada sini sebenarnya kita boleh dah buat. Actually kalau kita tengok pada graf ni, cikgu rasa kamu pun dah boleh tahu mana satukah gambar ni, dua-dua graf ni yang menunjukkan kawasan itu kawasan bandar ataupun luar bandar. Kita dah boleh agak dah. Kamu pun boleh tahu. Okey, kalau kamu lah, cikgu tanya kamu pendapat kamu. Kalau orang yang duduk di luar bandar,
kan, luar bandar, bagaimanakah harga rumah dia? Adakah lebih mahal atau lebih murah? Nah, kalau kita duduk di area luar bandar, bagaimanakah harga rumah? Lebih murah kan berbanding kita duduk macam kita sekarang ni, kita duduk di kawasan bandar. Kalau situasi kita ni, kita duduk di kawasan bandar. Sebab itu kalau kita tengok di kawasan bandar, walaupun rumah kita adalah rumah kos sederhana, tapi harga dia dah mencecah lebih daripada 100,000. Sebab itulah kita ada inisiatif-inisiatif yang dibina oleh kerajaan, yang dijalankan oleh kerajaan, antaranya memberi rumah mampu milik, rumah dengan kos rendah. Kenapa? Kerana dia nak bagi orang yang di kalangan B40 ni boleh hidup juga di bandar. Kerana kadang-kadang orang yang B40 ni dia perlu kerja juga di bandar. Takkanlah dia nak hidup di bandar, dia nak kerja di bandar, tapi dia kena berulang alik rumah dia di luar bandar. Ada situasi yang pernah berlaku macam tu, antaranya negeri-negeri yang besar. Sebagai contoh, cikgu boleh bagi perbandingan macam dekat Johor. Okey, ada orang yang dia duduk dekat Kulai, contoh Kulai. Kulai tu macam ada satu kawasan tu dia macam luar bandar sikit lah. Okey, macam dia duduk dekat Felda ke, atau dia duduk dekat kampung ke kan. Itu kawasan dia kita panggil luar bandar. Tapi mereka bekerja di mana? Bekerja di Johor Bahru, iaitu di bandar. Dan perjalanan dia pun tu akan ambil 1 jam untuk mereka bekerja di bandar dan balik menetap di luar bandar ataupun di Kuala Lumpur kan. Contohnya kadang-kadang ada setengah orang duduk di mana? Hulu Selangor, Kuala Selangor, tapi bekerja di mana? Bekerja di Kuala Lumpur. Bagaimana perjalanan dia? Akan ambil masa 1 jam lebih. Kadang-kadang kalau jam tu 2 jam. Jadi itu bagaimana kita nak memastikan golongan-golongan ini dia nak kena datang kerja, tapi dia kena hidup dekat bandar juga. Jadi sebab itulah kita ada rumah mampu milik, rumah dengan harga kos rendah. Jadi tetapi macam kita boleh bayangkanlah, macam kamu pun kamu tengok, kadang rumah kita flat biasa je. Contoh kan, flat biasa je dengan 3 bilik. Bukan apartmen lah, bukan kategori kondominium ke apartmen. Kita tengok harga dia pun dah melebihi 100,000. Jadi bermaksud itulah kos bagi pembinaan rumah di kawasan bandar. Okey. So daripada situ kita boleh nampak, jadi ini adalah contoh di mana penggunaan graf dalam tajuk sukata serakan ini digunakan dalam kehidupan seharian kita, di mana kita dengan tengok graf je kita boleh tahu. Sebab itu kita nak didik orang kita ni, tak perlu baca data banyak-banyak. Tukarkan data yang banyak tadi kepada bentuk graf supaya senang kita tunjuk kepada orang. Okey, senang kita nak tunjuk kepada orang-orang, senang kita nak beri penerangan kepada orang. Contohlah, ada makcik-makcik nak datang beli rumah. Kamu ni penjual rumah ni. Lepas tu kamu duk baca data dekat dia. Harga rumah kat bandar ni setakat ni, daripada sini. Makcik tu tengah nganga, tak faham kamu cakap apa. Tapi kalau kamu tunjuk graf, makcik tu akan tahu, okey, kalau kawasan ni makcik, inilah kawasan bandar. Inilah kawasan makcik nak rumah jenis macam mana. Macam tu. Itu cara bagaimana kita nak mengekspreskan, menukarkan data kita kepada bentuk yang lebih mudah. Takkan kamu nak tunjuk dalam jadual? Orang takkan faham. Tapi orang lebih faham, masyarakat kita lebih faham kalau benda itu kita tukarkan dalam bentuk grafik dan juga graf. Sebab tu kalau kamu tengok, contoh cikgu buat analisis SPM. Kalau cikgu senaraikan semua kan, semua pelajar ni dapat result ni, kamu pun malas nak baca. Tapi dengan kita tengok graf, contoh cikgu letak, okey, subjek matematik 2019 berapa orang lulus, cikgu letak dalam bentuk graf. Semua orang akan lebih faham. Sebab itu kenapa kita menukarkan data kita kepada bentuk graf. Dan kita ada juga bentuk-bentuk dari, nanti kamu pergi sekolah, kamu tengok ada tak cikgu letak graf-graf menunjukkan data keputusan SPM ke, PT3 ke yang cikgu-cikgu kamu buat. Cuba kamu tengok dan cuba kamu analisiskan data itu, dia ni bentuk taburan data apa. Daripada situ kamu boleh tahu. Kamu boleh buat satu kesimpulan, kamu boleh buat satu pemahaman. Okey, pelajar kita ni bermula daripada tahun 2016 sehingga tahun 2020 ni, kebanyakan pelajar kita ni dia seragam ke, ataupun dia loceng ke, ataupun dia pencong kanan ke, ataupun dia pencong kiri. Kita boleh tengok daripada situ. Okey, jadi kita nak menjawab soalan ni A. Nyatakan, apa soalan dia? Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Baik, boleh tak siapa-siapa bagi cikgu? Kalau yang kawasan A ni, ini bentuk apa?
Untuk apa? Pancang ke kanan kah cikgu? Pencong? Pencong kanan. Pencong kanan kan? Okey. Ini pencong kanan ke pencong kiri ke? Kanan. Pencong ke kanan. Kerana kita akan mula daripada atas turun ke bawah. Itu baru kita panggil pencong kanan. Okey. Kalau yang tak hadir ke kelas hari tu, hari Isnin tu, okey, kena cuba dengar dulu lah bagi faham. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita tengok graf yang warna biru ni, okey, yang graf yang warna biru, kita tengok dia pencong kiri ke pencong kanan? Kiri. Pencong kiri. Okey, baik. So, inilah kalau soalan minta kita bagi bentuk taburan harga jualan di kawasan A ialah pencong ke kanan, manakala bagi kawasan B ialah pencong ke kiri. Dia mula daripada rendah naik ke atas dipanggil pencong ke kiri. Okey? Pencong kiri. Baik. Itu bentuk cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu harap bentuk tak ada masalah. Semua orang boleh cuba, at least boleh skor 1 markah kalau soalan tu ditanyalah. Okey, kita masuk soalan B. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan. Okay, siapa nak cerita tentang serakan harga? Nak cerita? Serakan bermaksud, apa cikgu nak kata ialah, dia macam mana? Kalau kita tengok dua-dua kawasan tu, kita kena banding dua-dua kawasan tu. Okey? Kita banding dua-dua kawasan tu, bagaimanakah serakan data dia? Serakan harga dia. Adakah kamu nak kata mereka ni sama ataupun mereka ni berbeza? Dua pilihan dulu. Adakah serakan bagi kedua-dua kawasan ini sama ataupun berbeza? Beza. Okey, baik, kita tengok jawapan. Okey. Serakan harga jualan di kawasan A dan kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan berbeza. Kenapa dia kata hampir sama kat sini? Kat sini. Kenapa dia sebut tentang hampir sama, kelas? Kerana dia nak kata bukanlah dia tu graf yang seragam, bukan. Dia maksud nak cakap kalau dari segi bilangan unit rumah itu hampir sama kedua-dua bilangan dia, dan harga dia contohnya macam kalau pencong kiri ataupun pencong kanan, harga di sini lebih kurang range dia lebih kurang sama lah. Walaupun yang itu yang lebih mahal, tetapi apa dia nak cerita dari segi walaupun kita tengok bentuk taburan tu berbeza, tapi kalau kita nak cerita dari segi harga jualan tu, dia hampir sama. Okey? Hampir sama. Dan kalau kita tengok dari segi bilangan unit pun tak ada perbezaan sangat. Okey? Cuma yang kawasan bandar ni sikit je lah dia buat. Tapi kalau kita nak cerita dari segi bilangan unit, hampir sama dengan range di sini. Sama juga dengan kawasan B pun hampir sama bilangan unit dia, dengan harga pun lebih kurang. Bukan harga sama, tapi kita nak buat perbandingan sebab dua kawasan yang berbeza. Kerana itulah kita boleh katakan mereka ini adalah hampir sama walaupun bentuk taburan berbeza. Okey? Baik, kita tengok soalan C. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar? Okey, cikgu nak tanya kamu. Kawasan mana? Kawasan A tadi kita ada kawasan A dengan kawasan B. Kawasan A mewakili apa? Kamu rasa? Kawasan A mewakili luar bandar ke bandar? Luar bandar. Luar bandar. Kawasan B? Bandar. Okey, setuju? Okey, kita tengok. Kawasan A mewakili kawasan luar bandar. Kerana apa? Kerana kebanyakan harga rumahnya adalah rendah. Okey, jadi cara kita nak menjawab soalan ni, kalau diberi dalam kertas 2, kita mesti explain. Kita kata kawasan A kawasan luar bandar dan kita kena beri sebab. Kerana apa? Buat perbandingan dari segi harga.
Kalau kita tengok kebanyakan harga rumahnya adalah rendah. Manakala kawasan B mewakili kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah lebih tinggi. Jadi ini cara kita nak beri pendapat kita. Bila orang sebut pendapat kan kelas, cikgu beritahu kamu tips. Bila kita sebut pendapat, kita kena cakap dulu kita nak setuju yang mana. Tapi kita jangan cakap je, oh saya setuju pilih A tanpa reason. Tak boleh. Kita mesti kena beri sebab. Okay, kita mesti kena beri sebab kenapa kita pilih pilihan itu. Kenapa kita kata kawasan A itu luar bandar. Kita mesti ada reason dan bukti daripada graf. Tapi kalau ditanya pendapat kosong itu lain. Kalau kita ada data, ada graf dan kita kena beri pendapat berdasarkan data kita. Sebab tu cikgu kata, soalan yang melibatkan taburan data ni tak susah. Kenapa? Kerana kita ada data, kita ada graf, kita ada data dan kita beri jawapan penguraian kita itu berdasarkan data kita. Jangan cakap kosong. Maksudnya kita cakap benda yang tak ada dalam data kita. Kerana itulah soalan ini lebih mudah kerana pendapat ini dia ada dah jawapan itu di graf kita, di data kita. Dan kita huraikan saja melalui data kita. Okey? Baik, itu selesai bahagian yang kedua iaitu bentuk taburan data. Jadi, mungkin kita akan naik sekolah baru kita sempat untuk masuk ke bahagian seterusnya. Okey, sebab cikgu rasa tak sempat untuk kita nak sambung yang seterusnya. Baik, sebelum cikgu nak tamat kelas, okey, cikgu nak kamu tengok, hari ni kamu ada satu worksheet kamu kena buat iaitu worksheet 4. Okey. Ini okey, nak mau. Okey, worksheet 4 di mana kamu perlu nyatakan bentuk taburan histogram dan poligon kekerapan bagi setiap berikut. Kamu just bagi tahu je dia ni bentuk apa? Pencong kiri ke, loceng ke, seragam ke, itu yang cikgu nak. Okey? Dan untuk hari ni cikgu hanya bagi kamu worksheet 4. Okey, kemudian sebelum cikgu nak tamat kelas, cikgu ada pilih beberapa contoh, dua contoh pelajar yang menjawab soalan lah worksheet hari itulah. Okey, yang menjawab worksheet hari itu. Jadi cikgu nak tengok sikit soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Kalau kita tengok kat sini, cikgu nak tanya Archana, kalau you tengok dia punya kekerapan ni, worksheet 2 sama tak dengan you punya? Sama? Semua sama? Cikgu tak bagi tahu ni siapa punya. Okey. Orang tu tahu, owner tu tahulah ni kertas dia siapa punya. Semua sama, okey? Okey, baik. Cikgu nak tanya Lavania, betul tak kawan kamu ni dia cari titik tengah ni, betul tak? Betul ya? Okey. Baik, kita tengok sempadan bawah. Okey, sempadan bawah cikgu nak tanya Shantini. Shantini, betul tak sempadan bawah yang dia buat? Betul? Setuju sempadan bawah. Okey, sempadan atas. Cikgu nak tanya Tishanti. Betul tak Tishanti? Kawan kamu buat ni sempadan atas. Ya, cikgu. Betul ? Okey.
Bagus. Baik, berapa markah kita boleh bagi kat dia? Kekerapan ni kita kena kira kan. Kekerapan kita kira 2. Kat sini 1. 1. 1. Okey, 1, 1, 1. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok pula bagaimana kita nak mencari kelas mood. Okey, kalau kita tengok dekat sini macam cikgu kata itu, kelas mood dicari melalui bila kita tengok kekerapan paling tinggi dan kita ambil dia punya selang kelas. So, kelas mood cikgu bagi 1 markah. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok cari min. Cari min, kalau kamu tengok kawan kamu ni, dia ada buat dekat tepi ni. Okey, dia akan buat kat tepi ni, dia ada darabkan titik tengah dengan kekerapan. Okey, bagus. Okey. Kemudian dia ada tulis juga di bawah ni, dia akan skor 2 markah kat sini dan jawapan 1 markah. Okey. Jadi kamu make sure macam inilah cara kita nak buat dengan kemas. Okey. Dan kita tengok pula pada graf yang dilukis. Okey, graf yang dilukis pertama pemeriksa akan tengok skala kamu tu betul atau tak. Sini dengan sini. Okey, jangan lupa letak kosong kat sini. Okey, tapi itu tak apa, dia still boleh bagi kat kamu. Skala betul lah, 1 markah skala. Okey, and then dia akan tengok setiap bentuk kamu ni mengikut tak kekerapan tu. Kalau ikut dia bagi 2 markah. Dan dia akan tengok juga markah yang terakhir adalah segi kekemasan kamu melukis graf histogram, iaitu menggunakan pembaris dengan betul. Kadang-kadang memang ada calon yang dia lukis tu sengit, tak pakai pembaris ke, ataupun dia garis dengan sengit ke. Kalau macam ni tepat, cikgu bagi 4 markah lah. Okey. Kemudian cikgu nak tengok graf histogram pula. Okey. So cikgu nak tengok bagi data dia dulu. Cikgu nak tanya Pumika. Pumika tuan tengok dia punya kekerapan ni sama tak? Sama cikgu. Semua sama. Okey. So titik tengah, cikgu nak tanya Tinuga. Titik tengah dia sama tak? Sama cikgu. Sama, okey. So sempadan bawah pun samalah. Macam cikgu kata, sempadan bawah tak payah fikir tau. Sebelum 10, 9. Buh titik 5 je. Kalau sempadan atas terus ambil yang ini. 19, buh titik 5. Itu cara paling cepat lah. Okey, kemudian dia darabkan. And then kelas mood dia betul. Kemudian dia ada tulis. Mesti tulis, kamu tunjuk dekat pemeriksa ada operasi tambah tu. Kemudian cikgu tanda teruslah. Okey, kemudian kita tengok graf dia. Dia buat histogram dulu. Okey, bagus. Skala betul. And then dia ada buat histogram. Okey, 2. And then poligon kekerapan. Yang ni selalunya dia ada extra markah. Dia bukan 4 markah saja, sebab dia ada bagi tambahan suruh kita buat. Kita buat apa ni? 6 kat sini. Okey, dia bagi ekstra sebab apa? Sebab dia buat histogram dulu, ini baru buat poligon kekerapan. Okey, jadi ini adalah contoh seorang pelajar cikgu ambil dia punya kerja, hasil kerja dia. Kamu boleh jadikan ini sebagai satu rujukan lah. Untuk kamu nak nilai hasil kerja kamu dan graf kamu. Buat masa ni, histogram dan poligon kekerapan tak ada masalah tau. Nanti kita akan masuk OGIF tu. OGIF tu agak sedikit detail lah, kerana kita tak boleh guna pembaris. Jadi kita perlu guna freehand. Okay, so sebelum kita tamat kelas, ada apa-apa tak sebelum kita nak tamat kelas ni? Ada apa-apa tak yang kamu nak tanya? Kamu tinggal siapkan worksheet 4. Bagi siapa-siapa yang belum siapkan worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, tolong siapkan sebelum kita masuk ke sekolah lah. Make sure kamu dah siap.